Dah. Dah ke ni? Dah. Okey. Alia. Okay, so dekat part 1 Assalamualaikum is dulu. okay. Assalamualaikum. Hari kita orang dari grup 4. Okay, so saya Nur Alia. Saya akan terangkan part 1 Hello World. So dekat part ni macam biasalah kita akan declare include studio.h apa semua, and then void is a main function, void main, and then printf is hello world, and then dia akan terus keluar hello world lah, and then gcc minus o myprod hello.c is the file, right? File name. File name, and then untuk kita panggil dia ni lah dot slash myprod, and then dia terus keluar ke hello world. Okay. And then okay, yang ni pula void main is the main function lah. Lepas tu kita declare a is a integer, and tapi kita tak assign any value, and then integer b kita assign value 3, and integer c pun tak ada value juga. So dekat bawah tu kita ada letak a sama dengan 2. So dia sama je macam integer a sama dengan 2 semicolon. Cumanya kita nak assign baru kat bawah. So kita letak a sama dengan 2. So nilai integer a tu adalah 2. So integer c tu pun tadi kita tak ada assign number kan dekat line atas, line 3 tu. Dan dekat line 5 ni kita letak c sama dengan a plus b. So a plus b is 2 tambah 3 lah. Sebab a pegang nilai 2 and b pegang nilai 3. So kat bawah tu printf the sum of adding %d. %d is a address untuk kita panggil nilai integer. So %d and %d. So which is dua number yang adding lah, a dengan b tu. So dia punya output is dia akan panggil abc tu. Okay, bawah. Okay, so the sum of adding 2 and 3 is 5, which is nilai a dengan b tadi lah, sama dengan 5. So kat sini pula kita guna float. Float is a decimal number. So kita declare float a semicolon, and then float b equal to 3.64541, and then integer c kita declare a plus b kan. So yang kat atas tu a pula punya nilai adalah 2.897. So printf the sum of adding %f. %f is address untuk kita panggil float number, which is decimal number lah. And then decimal number yang kita nak panggil adalah operation untuk c kan. So c is a plus b. So nilai a adalah 2.897 and nilai b is kita dah nilaikan 3.641. So bila tambahkan dua number ni adalah jawapan dia 6. So kat bawah tu okay. Kita macam biasa, kita kat sini kita declare a equal to 0. So if a equal to 0, dia akan printf, dia akan keluarkan statement a is equal to 0. Selain daripada kosong, dia akan print a is not equal to 0. And then ni apa lagi Untuk yang ni okey, kat sini declare je kosong, lepas tu while a less than 5 kan. Lepas tu dia akan keluar a is equal to nombor yang kita masukkan tadi tu. Lepas tu yang plus ni looping. Dia akan printf kalau a tu lagi kecil daripada 5, dia akan still looping sehingga Maksudnya a is equal to nombor yang kita masuk. Contohnya kita masukkan nilai 2 kan. So dia akan tulis a is equal to 2. Lepas tu dia a plus 1 ni, a plus plus ni which is nilai 2 tadi akan tambah dengan 1. So dia akan lalu lagi lah dekat while tambah dengan 1. So 2 tadi tambah dengan 1 jadi 3 kan. So 3 masih kurang dari 5 kan. So dia akan tu lah a is equal to 5. So bila dah 5,
dia akan pergi kat Y, dia akan terus pergi ke bawah lah yang A is equal to 5. Ke 5 dia akan finish lah kan? Yes. Dia akan pergi Y dulu. Dia akan pergi Y. Kalau 5 tu lagi kecil daripada 5 kan tak logik kan. So dia akan print F. So A is equal to 5. And I finish. And I have finished. Okay, dah tu je. Okay, next Tasha. Okay, lepas tu okay, untuk yang ni A equal to 0, A less than 5. Lepas tu A plus, okay, print F. So A tu equal to nombor yang dia masukkan. So dia less than 5 lah kan. So bila dia sampai ke 5, dia akan keluar A is equal to 5 and I have finished. Sama je macam Y. Ni dia punya output. Ni siapa? Tasha ke? Apa dia? Yang ni. Lepas tu yang ni, okay, integer A sama dengan kosong. Lepas tu if integer kosong, lepas tu dia punya output dia, output A is equal to 0. Lepas tu kalau A dengan 1, dia akan keluar equal to 1. Kalau lebih daripada 1, dia akan keluar greater than 1. Okay, betul. It depends on integer A ni kita declare dia berapa. Kosong 1 ataupun lebih. Okay, yang ni dah masuk J. J? Ni yang switch ni. Okay, sekarang ni dia akan buat pakai switch. Okay, sekejap aku request confirm. Oi. Okay, sekarang ni dia ada kita pakai case. So kita ada pilihan choice lah. Untuk case kosong ni kalau kita tekan kosong, A sama dengan kosong. Kalau kita tekan 1, dia akan keluar A sama dengan 1. Kalau kita tekan selebihnya, dia akan keluar A is greater than 1. So next. Sekejap je. Next Sekejap apa je. dia? Sekejap je. Kenapa tak boleh nak? Oh, tak boleh. Lepas tu? Lambat. So now we move the two break statement. So the switch like okay, sekarang ni kita hanya buang break je, maksudnya dia tak ada break lah. Kalau macam kita tekan, dia akan keluar terus direct looping, dia tak ada stop. So kalau macam ni dia akan keluar lah A sama dengan kosong, A sama dengan 1 ataupun A is greater than 1. Kalau kita buang break statement. J. So kat sini okay. Kat sini kita pakai yang ni kita nak stopkan dia punya looping. So maksudnya sini kalau sementara dia tengah run yang ni, printf ni, A sama dengan berapa ni, A ni adalah sama dengan berapa jumlah yang kita letak. Kalau A sama dengan 5, dia akan stop looping. Dan dia akan terus keluar A is equal to 5 and I have finished. Selagi dia tak sampai 5, selagi tu dia akan looping. Okay, untuk yang ini kita akan ada declare untuk integer sum, integer A, integer B. Ini function. So, bila function ni dia dah buat dekat luar, dia buat void yang lagi satu dekat luar. So, integer rest sama dengan A plus B return rest. So, dekat sini ada void main dia. Bawah ni void main, atas ni
void, bukan, integer sum. Declaration. Declaration, yes. So integer y equals to 2, integer z equals to sum 5y. So sum yang tadi ni dia akan ambil dekat atas ni. So sum dia 5 dengan y ni 2. So the sum of 5 and percentage d is percentage d. So y is 2 and z is sum of 5 plus 2. So equals to 7. Okay, kita akan untuk next dia pakai char MyString10. MyString ni dia adalah kita boleh letak any value, any alphabet, any number. Tapi guna 10 saja sebab dah limitkan 10 saja. So the string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. So cukup, dia tak lebih pada 10. Okay. Untuk yang soalan ini dia ada sikit kesalahan sebab tak dapat run. Kita akan pergi ke next question. So untuk integer val equals to 12, char string 50, dia dah declare untuk 50. So sprintf ni dia akan terminating 0 at the end of any string yang kita dah create. So string sama string, the value of val is integer d val yang kita dapat 12. So printf string yang kita dah buat ni lah kan kat sini. %s is address for string. Yes. So untuk yang ini dia akan buat char input 256 the maximum number yang kita boleh letak. So integer age, dia akan printf what is your name user. So user kena masukkan input string ni. So jawapan dia tak kisahlah berapa kan, namanya. And then printf lagi hello, dia akan keluar balik nama yang kita dah insert tadi, nama yang user dah masukkan, how or are you. So kita kena masukkan age pula, age yang barulah dengan guna percentage d, percentage in age, integer age. So dia akan keluar printf well the name of user, you look young for the age yang kita dah masukkan tadi. Itu je. So here is the question. So dekat dalam question ni kita orang ada buat 2 coding. So the first coding will be explained by Tasha first. Okay, untuk coding ni kita guna if else. So mula ni dia printf masuk dia akan masuk dia punya menu lah. Just come to my calculator, lepas tu ada main menu dia add press one insert one to add, to for subtract, p to exit. So kita akan masukkan selection kita lah. Okay, so ni if select one, dia akan print how many number to add. So maksudnya kita nak gunakan function additional tu. Untuk percent dia tu kita inputkan nombor yang kita nak. Lepas tu dekat dia akan tambah printf number. Lepas tu dia akan bagi total, total 1 equal total 1 tu plus number. So maksudnya dia bagi input 1, input yang satu total. Okay. Lepas tu dia ada result dia lah. Okay dah. Lepas tu if the user select 2, so dia akan print how many number to subtract. So user kena masukkan contohnya 3. Kalau integer kosong ni, A sama dengan kosong ni, kalau A lagi kecil daripada nombor yang dimasukkan, A lagi kecil daripada 3 contohnya, dia akan still do the looping. So kalau dia still do the looping, dia akan keluarkan printf number percentage d, lepas tu A ni plus dengan 1 sebabkan kita nak tambahkan number tu 1, ke 2, ke 3, ke 4. Sampailah seterusnya habis daripada yang user masukkan number subtract tu. Okay, lepas tu dia akan scanf. Scanf ni untuk number yang dia masukkan lah, number yang dia user nak tolak kan. So total 2 sama dengan total 2 tambah number ni adalah
the patutnya 6 minus kan? Subtract kan. Patutnya subtract. Patut kat sini negatif. So dia akan tolakkan dengan the total 2 ni. So bila the result is percentage D dengan total 2. Else kalau user tu masukkan nombor selain nombor 1 dengan 1 2. dengan 2, dia akan keluar thank you. So the looping still akan berjalan sehingga user masukkan nombor 3. Kalau tak masukkan Selain nombor 1 dan 3 atau 1 dengan nombor 2, dia akan still do the looping. So here is the result. Guna Raspberry Pi. First kita akan pakai GCC compiler ni, question C file dengan myproc ni. So dia akan keluar berapa nombor nak add, and then dia akan keluar result 15. Dekat sini sepatutnya negatif. So salah dekat sini. So kita akan buat 2 tolak 7 tolak 6 tolak 9. So akan dapat jawapan yang sepatutnya, bukan yang ini. Lepas tu kalau nombor 3 ni, dia akan keluar thank you sebab dia dah select nombor 3. Okay, untuk coding seterusnya. Okay, so dekat sini pun sama juga untuk addition and subtraction. Cumanya ini guna other coding lah. So lepas tu dekat sini kita guna do untuk keluarkan dia punya menu. Do looping do lah. And then keluarkan dia punya welcome to calculator, and then kita insert lah nombor 1 untuk addition, insert 2 for subtraction, insert 3 untuk kita exit. And then dekat line 18 is your selection, which is user akan masukkan nilai 1, 2 ataupun 3. So untuk kita user masukkan tu, and then kita kena ni lah declare scanf dekat line 19 tu. Lepas tu kita guna switch selection untuk coding ni. Macam yang tadi kita guna if else kan. Okay, dekat coding ni kita guna switch case. So scroll sikit. Okay, so switch case. Okay, case number 1 is for addition. So bila kita tekan 1, dia akan keluar lah how many numbers to add. So macam kita nak pilih lah berapa nombor kita nak tambah. 3 ke, 2 ke, tak kisahlah. So untuk kita masukkan number tu macam biasalah dekat line 27, which is kena declare scanf, and then panggil %d, which is declaration untuk integer. And then if number is equal to 1, maksudnya bila orang masukkan, maksudnya bila user masukkan 1, dia akan keluar where did you learn math, put two number lah bro, which is kita kena masukkan 2 number lah, sebab bila kita masukkan 1 number dia akan invalid expression lah, sebab kita nak tambah, kita tak 1 number tak boleh tambah dengan apa-apa number. So kita kena pilih 2 dan ke atas punya number. So bila kita dah pilih 2 number, 3 number macam tu, dia akan buatlah method yang kita nampak dekat line 39 to line 47. So dekat line 39 tu contohnya kita masukkan 3 nilai number. Contoh dia 1 tambah 2 tambah 3. So 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. So dia punya total value adalah 6 lah. Should be the result is 6. And then okay, Muhajir. Oh dah untuk subtraction kan? Yes, dekat case 2. Terus bawahkan sikit. Sekejap Okay, untuk case 2 ni adalah untuk subtraction. So bila kita tekan nombor 2, dia akan keluar ni lah printf how many number to subtract. Lepas tu scanf ni untuk kita letak berapa nombor yang kita nak. Kalau user letak 1 je nombor, dia akan keluar invalid expression ni. Ni. Lepas tu dia akan looping balik untuk user letak balik berapa banyak nombor yang dia nak. Kalau lebih daripada 1 baru looping tu akan stop. So dekat sini kita pisahkan kepada 2. Ni untuk kita letak berapa banyak nombor yang kita nak. Yang ni PDF ni kita letak nombor yang untuk kita nak subtraction. Kat scanf ni, okay, sub I sama dengan value ni sebab kita nak ambil
nombor yang awal tu dia tetap, dia tak akan berubah daripada nombor pertama atau nombor kedua. So kalau macam penolakan dia still akan tolak nombor 1 dulu, baru dia akan tolak nombor 2. Dia tak akan berubah. So dekat expression kedua ni adalah dia punya penolakan macam biasa je lah. Just total, lepas tu total tolak sub. Yep. Method yang biasa. So di sini adalah lepas dia dah buat expression kat atas ni, baru dia akan printf the result. So dia akan keluarlah total persen D ni. Lepas tu dia akan break. Lepas tu dia akan looping balik daripada awal. Kalau user tekan nombor 3 baru dia akan exit. Kalau user tekan 1, 2 dia still akan looping macam biasa balik. Kalau macam user pilih 4, 5, 6, 7 selain 1 dan 2 dan 3, dia akan keluar invalid selection and please try again. Try again, yes. Kalau user tekan huruf, dia akan jadi infinity looping. Okay, itu sahaja daripada kami. Ini adalah the result lah, the output. Ini output dia. 3 tambah 4 tambah 6 akan jadi 12. 7 tolak 8 tolak 9 akan jadi 10. Dan kalau user tekan 3 akan jadi see you next time. Itu je. Thank you.